Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syafiq daripada PACE Campus Ipoh, nombor pelajar 274342. Jadi kumpulan kami untuk subjek pembangunan masyarakat ni telah pilih remaja keciciran sekolah. Jadi kita teruskan dengan pengenalan. Untuk tugasan kali ini kita akan bincang tentang cabaran komunikasi dan cabaran protokol dan etiket berkaitan dengan isu remaja yang keciciran sekolah. Jadi pendidikan adalah sangat penting bagi semua individu. Dengan pendidikan, seseorang itu akan dapat mengubah kehidupan mereka. Tapi keciciran sekolah yang terjadi di kalangan remaja ni akan mengelakkan masa depan mereka sendiri daripada menjadi seseorang yang intelektual. Jadi masalah pencapaian akademik dan juga keciciran sekolah di Malaysia juga adalah masalah yang tak boleh dipandang ringan. Jadi banyak perkara yang perlu dilakukan bagi mengelakkan golongan ini daripada terus tercicir. Jadi kita lihat dulu latar belakang komuniti yang mana berkaitan dengan remaja yang keciciran sekolah. So remaja yang keciciran sekolah ni adalah satu golongan yang berhenti persekolahan ataupun tak hadir sekolah dalam tempoh yang lama. So mereka ni juga merupakan kumpulan yang perlu diberi perhatian oleh semua pihak supaya tak terus tercicir. Menurut Mansour tahun 2013 dalam kajian dia, kebanyakan murid atau remaja yang disebutkan tadi berisiko untuk merasa kecewa dan menunjukkan tingkah laku yang negatif kerana mereka merasa mereka ini tidak dipedulikan. Jadi kumpulan ini juga berpotensi untuk gagal daripada sistem sekolahan yang berpunca dari faktor lemah akademik, kerap ponting kelas atau sekolah, tak ada keyakinan diri dan juga kurang mendapat perhatian daripada keluarga. Assalamualaikum, saya Muhammad Khairul Alam bin Cik Mat, nombor pelajar 274288 dari Ipoh. Petikan yang kelima iaitu cadangan penyelesaian cabaran komunikasi. Pertama, memelihara iklim komunikasi terbuka. Iklim komunikasi terbuka antara aktivis dengan remaja melibatkan campuran dari segi nilai, tradisi dan kebiasaan. Kesemua campuran ini akan dibawa sekali dan perlu dijaga dengan baik agar kesemua remaja tersebut dapat mula bertolak ansur. Poin kedua, bertekad memegang teguh etika komunikasi. Perbezaan nilai, budaya dan adat adalah alat komunikasi yang perlu dijaga dengan penuh etika dan dihormati. Setiap individu perlu menghormati adat dan budaya masing-masing bagi memastikan komunikasi di antara mereka dalam keadaan suasana yang baik dan komunikasi berkesan dapat dijalankan secara baik. Ketiga, memahami kesulitan komunikasi silang budaya. Individu perlulah memberikan usaha yang lebih untuk berkomunikasi dengan baik dan memberikan remaja itu kefahaman tentang budaya yang ada di sekitar mereka, dan kaunselor ataupun aktivis juga memahami budaya yang ada di sekitar remaja itu. Keempat, menggunakan pendekatan komunikasi yang berpusat kepada penerima. Dengan menggunakan pendekatan ini, ia bererti si pengirim tetap akan mengingati penerima ketika sedang berkomunikasi. Dengan demikian, sikap empati, peduli atau peka terhadap perasaan dan kepentingan orang lain menjadi kunci keberhasilan dalam berkomunikasi dan perhubungan yang cuba dibina oleh aktivis khidmat masyarakat dengan menghampiri remaja tersebut. Kelima, mencipta dan memproses pesan secara efektif. Pesan adalah informasi yang sederhana yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Untuk memperolehi pesan yang efektif, pengirim perlu menggunakan terminologi atau kaedah yang tepat dengan berbicara dengan jelas. Assalamualaikum, saya Muhammad Izmin Hedri bin Muhammad Ghazali, nombor metrik 274316. Saya akan meneruskan pada cadangan penyelesaian cabaran pengurusan etiket. Cadangan ni terbagi kepada 3. A. Bersedia dengan matlamat, iaitu untuk berhadapan dengan remaja keciciran sekolah dengan berkesan. Aktivis perlu mempersiapkan diri dengan maklumat dan bersedia. Maknanya seseorang aktivis tu perlulah bersedia untuk
untuk berhadapan dengan remaja keciciran ni. B, aktivis bersedia dari segi mental dan fizikal. Mana seorang aktivis tu perlu bersedia lah dari segi fizikal dan mental dia. Mana dia kena kental lah. Sebab mungkin dia akan menghadapi sebarang kemungkinan dengan untuk menghadapi remaja keciciran ni. C, meningkatkan kemahiran komunikasi lisan dan bertulis. Makna benda ni amat penting untuk aktivis atau kaunselor, untuk meningkatkan kemahiran berkomunikasi secara lisan atau bertulis. Kerana penting lah untuk aktivis atau kaunselor ni. Okey, untuk kesimpulannya, keciciran remaja dalam persekolahan adalah berpunca daripada pelbagai faktor, iaitu terdiri daripada luaran dan dalaman. Makna tu justru tu program khidmat masyarakat dalam membantu dan mengangani masalah remaja keciciran sekolah adalah satu usaha yang murni dalam memastikan mereka menjadi insan yang berilmu. Dalam berdepan dengan golongan sebegini, komunikasi dalam penggunaan etiket yang betul amat penting supaya apa yang dirancang tercapai. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Cabaran komunikasi. Istilah atau kata komunikasi ini berasal daripada bahasa Inggeris, iaitu communication. Sedangkan cara ataupun menurut kata asal lain seperti perkataan daripada Latin, iaitu communicators, yang berasal dari perkataan komunis yang membawa erti berbahagi ataupun milik bersama dengan tujuan kebersamaan atau kesamaan makna. Komunikasi boleh didefinisikan sebagai hubungan langsung atau dengan antara peralatan, surat, radio, telefon dan lain-lain lagi. Dengan itu, komunikasi yang berkesan dan baik akan menyebabkan mesej yang disampaikan dengan baik, nyata untuk tujuan kefahaman penerima dan pengirim. Selain pada cabaran komunikasi, ia terbahagi kepada kegagalan cara berkomunikasi, tidak matang dalam komunikasi, kekurangan pengurusan bahasa dalam komunikasi, dan juga tapisan kepada komunikasi, dan juga ada halangan daripada psychological serta tidak menjadi pendengar yang baik. Cabaran pengurusan etiket juga adalah protokol yang berkataan yang berasal dari bahasa Yunani, iaitu protokilen. Ianya adalah gabungan dua perkataan protos yang bermaksud yang pertama dan perkataan kol yang bermaksud pelekat.